Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya rasa terpanggil untuk membuat FB Live, nak berkongsi sedikit tentang kita buat tajuk hari ini, bedah buku inspirasi. Ini adalah buku inspirasi yang saya tulis sendiri tahun ni lah, baru buat. Ini adalah tulisan saya yang saya kumpul di Facebook. Kebanyakan tulisan adalah daripada tahun ni. Semua kebanyakan adalah tulisan saya awal tahun ni lah, masa PKP awal-awal yang dulu bulan 2, bulan 3. So saya banyaklah menulis dekat Facebook. Dapat masa tu tak busy sangat tempat saya kerja. So ada banyak juga yang bos bagi cuti, work from home. So saya banyak dapat join seminar online masa tu, dan juga dapat banyak sangat menulis. Ada banyak masa menulis, sehingga kan saya boleh bukukan apa yang saya tulis awal tahun ni. Saya boleh bukukan, saya muatkan dalam buku inspirasi. Ini buku saya sebelum buku Jom Tulis Buku. Ni adalah buku bongsu lah kiranya. Saya banyak dah buku, saya tak kira dah berapa buku saya. Ini adalah antara yang latest. Tahun ni baru siap print dan terbit lah. Okay. Dalam video kali ni saya nak berkongsi sedikit apa yang ada dalam buku ni sebenarnya. Sekarang saya dah tak jual buku ni sebab dah habis. Ada beberapa je yang saya simpan untuk diri sendiri dan nak bagi kat kawan macam tu je. Saya print dalam 100 lebih, 200 macam hari tu saya ada yang dah jual. So sekarang dah tak jual buku lah, dah habis buku ni. Yang minggu lepas saya ada jual dalam bentuk e-book. So saya nak cerita apa yang ada dalam buku ni. Sebelum ni saya tak pernah cerita lah. Okay, kita pergi tengok mula-mula. Basically banyak yang saya ceritakan dalam buku ni adalah ilmu-ilmu yang saya belajar dengan beberapa orang lah. Terutama sekali Prof Muhaya, Pak Nasrullah, dan juga ada seminar-seminar berbayar yang saya pergi dan join online. Saya masukkan sekali input dalam buku ni. Sebab saya jenis suka tulis nota, and then saya rasa rugi kalau nota-nota tu kalau kita tak print out jadikan buku untuk share pada orang lain lah. So yang mula-mula sekali saya cerita macam mana saya boleh berkenalan dengan sahabat bertiga, iaitu Dr. Saidatul dan Dr. Hanisah. So saya cerita macam mana saya boleh kenal mereka. Saya cerita sikit. Mula-mula tu bulan 1, anggaran dalam bulan 1 hari tu, saya nampak Hanisah dan seorang kawan dia ada buat FB live lah. Macam mana nak nak kekal maintain, jaga emosi di dalam toxic environment. So sangat menarik lah saya nampak dia orang buat FB live. Saya rasa terinspirasi nak buat juga FB live daripada mereka. Masa tu tak kenal Saidatul, kenal Hanisah sahajalah. And then sebab saya rasa inspired, saya pun paksa diri, challenge diri buat FB live juga dekat rumah saya. Next beberapa hari lepas tu saya cerita pasal koleksi buku-buku yang saya pernah ada lah. Pada suatu hari saya nampak ada poster dekat Facebook. Tajuk poster tu Seminar Penulisan Berimpak lah. So penceramah program pada hari itu adalah Saidatul dengan Hanisah. Sebab saya kenal Hanisah, tapi saya tak kenal pun Saidatul. Saya pun rasa nak pergi jumpa dia, nak berkenalan. And then sambil nak belajar cara penulisan dekat Facebook lah. Masa tu awal tahun ni lebih kurang saya ada 6,000 lebih follower. Lama dah menulis kat Facebook, sejak umur 20 tahun lagi, 8 tahun lepas ke 10 tahun lepas saya dah menulis kat Facebook. So adalah alhamdulillah dapatlah 6,000 follower. So hasil belajar dengan mereka berdua, saya ubah saya punya profile picture. Banyaklah saya mulai tulis tajuk dekat dekat Facebook saya. Semakin lama saya rasa semakin better dalam saya menulis. Hasil daripada belajar dengan dua orang tu lah. Akhirnya mula-mula saya join program mereka. Pasal lama kelamaan saya jadi rapat dengan mereka tahun ni.
Okay. Kemudian saya nak cerita satu program lah. Saya lama dah follow Prof Mahaya. Dia cakap ada nak buat satu program dengan Pak Nasrullah, iaitu seorang penceramah motivasi daripada Indonesia. Seminar tu nama Seminar Magnet Rezeki Reset Minda. So saya rasa nak pergi sangat program tu, tapi dalam fikiran saya fikir hujung bulan 2 ramai orang kawan-kawan dapat minta cuti. So saya rasa saya ada rasa tak dapat kot aku cuti sebab dah ramai orang minta cuti. Tapi saya datang dengan Hanisah, dia cakap InsyaAllah boleh. Bayangkan awak boleh pergi juga program tu bersama-sama kita orang. Dan berkat juga doa mereka, Alhamdulillah saya berjaya dapat cuti. Kemudian dapat juga pergi program tu. Sangat banyak benda yang saya belajar dekat program tu sehari dekat Bangi, untuk macam mana hidup kita boleh menjadi magnet rezeki, supaya rezeki datang kepada kita melalui membuat beberapa ilmu yang ada dalam tu. Alhamdulillah banyak keajaiban yang saya dapat. Contohnya adalah tiba-tiba saya tak perasan, tiba-tiba ada penerbit hantar borang untuk dana penulisan kepada Perpustakaan Negara. Buku saya terpilih untuk dibeli oleh Perpustakaan Negara sebanyak 500 buah. So secara tiba-tiba saya dapat untung dalam 3,000 lebih, untung bersih. Saya tak tahu pun benda tu ada orang hantar borang, ada syarikat tu hantar borang, kemudian berjaya buku saya dipilih. So tiba-tiba dapat RM3,000. Banyaklah, adalah kena pergi perpustakaan, sign. Tapi saya tak sangka tiba-tiba dapat RM3,000. Saya tak buat apa pun. Kemudian banyak lagi lah, sangat banyak keajaiban. Yang terbaru sekali saya dapat, Alhamdulillah Allah bagi rezeki berada di hotel selama 10 hari. Allah bagi rezeki sebab berada di Sabah hari tu. Allah bagi rezeki berada di hotel secara percuma selama 10 hari. Kalau tak silap hotel tu 4 hingga 5 bintang macam tu. Sangat cantik lah. Okay, apa yang saya belajar dalam seminar Magnet Rezeki Reset Minda adalah, contohnya satu poin yang Pak Nas ajar adalah satu konsep ni, rezeki kita terletak pada kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. So kita jangan hari-hari tu jangan sekadar pergi kerja, balik kerja, jangan sekadar pergi nak pergi kerja, tapi dalam hati dia cakap buat mindset, saya nak bahagiakan orang lain hari ni saya nak memuliakan orang lain. Tak kisahlah membahagiakan melalui senyuman, membahagiakan dengan berbuat baik, ataupun kalau kita stres, kita rasa rezeki kita sempit, kita keluar dan cari orang untuk kita sedekah. Kita belanja budak-budak makan, kita belanja kawan-kawan kita makan. Secara automatik stres tu kita akan rasa bertukar menjadi gembira. Kemudian lepas tu akan ada rezeki-rezeki yang tak tersangka. Itulah konsep, salah satu konsep magnet rezeki. Rezeki kita terletak kepada kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. So sebenarnya apa yang Pak Anas ajar adalah dari segi kita sentiasa kena jaga silaturahim sebenarnya. Cuba jangan macam bergaduh dengan orang. Macam cuba kurangkan sangka buruk dengan orang, cakap kasar kepada orang. Kurangkan dan berhati-hati daripada menyakiti hati orang lain, kerana setiap kali orang bahagia kita akan murah rezeki. Setiap kali orang sakit hati dengan kita, rezeki akan jauh daripada kita. Setiap makhluk Allah ni adalah sumber rezeki kita sebenarnya. So Pak Nas saja silaturahim adalah jaga silaturahim, jadi asbab rezeki mudah datang kepada kita. Ini dalam ceramah tu juga Prof Maya ada cerita tentang bahasa kasih sayang lah. Bahasa kasih sayang ni adalah kalau in English adalah love language. Macam mana kita nak jadi lebih rapat dengan seseorang, contoh anak buah, anak-anak, pasangan suami isteri. Macam mana kita nak jadi lebih rapat adalah kita kena kenal bahasa kasih sayang dia. Maksud bahasa kasih sayang adalah
apa yang dia suka kalau kita buat. Dia ada 5 bahasa kasih sayang. Contohnya positive affirmation, touch ataupun sentuhan, gift, hadiah, quality time, masa berkualiti, service iaitu layanan. Ada orang dia suka sangat positive affirmation. Contoh, dia suka kita puji, macam cantik, pandainya awak masak. Dia akan rasa disayangi kalau kita sentiasa puji-puji dia. Awak handsome, awak baik, pandai, macam pakai baju cantik. Dia akan rasa disayangi kalau kita puji apa yang dia suka. Ada orang tak suka sangat pujian, ada orang suka sentuhan. Contoh pegang tangan, anak-anak buah, ada yang tak suka sangat hadiah ke dan sebagainya. Tapi kalau kita sentuh, kita peluk, dia suka, dia rasa kita sayang dia. Sebab sentuhan adalah bahasa kasih sayang dia. Ada orang puji pun tak nak, sentuh ke tak nak. Ada orang suka hadiah. So once kita tahu orang tu minat hadiah, kita sentiasa boleh bagi hadiah kepada dia. Quality time, ada orang suka macam hadiah tak suka sangat, dan benda-benda lain tak suka sangat, pujian pun tak suka. Tapi dia suka kalau kita dengar apa yang dia cakap. Dia nak cerita, kita mendengar dengan penuh macam konsentrasi. Dia suka, dia akan rasa disayangi. So kita kena sentiasalah bagi fokus kepada dia. Dan ada orang bahasa kasih sayang dia adalah layanan. Contoh, dia suka kita tolong kemas rumah, dia suka kita tolong masak, bagi makanan untuk dia. Dia suka jenis-jenis layanan. So sangat penting untuk tahu 5 bahasa kasih sayang ni, supaya kita boleh target orang yang, contoh adik-beradik kita tahu dia jenis tak suka hadiah. Kita janganlah sentiasa bagi hadiah. Kita kalau dia jenis suka pegang-pegang tangan, suka peluk, sentiasalah peluk dia. Ini kalau kita faham betul-betul, untuk apply kepada orang-orang terdekat kita, untuk apply kepada ahli keluarga kita, sangat membantu. So banyak sebenarnya apa yang saya share dalam buku ni. Saya tak mampu nak ulas semua, perlu banyak sesi lah. Itu antara yang 2 benda saya rasa sangat penting untuk saya share. Kalau ramai lagi yang nak macam ibu ni, boleh PM. Kalau ramai permintaan, boleh saya buka semula lah jualan ibu. Okey, setakat itu sahaja yang saya nak share dalam buku Inspirasi. Walaupun banyak lagi ilmu-ilmu yang saya belajar daripada seminar-seminar, saya tulis kat sini. Boleh tengok dekat Telegram saya juga. Ataupun kalau tak nak beli buku ataupun e-book, saya sentiasa saya share dekat saya punya Facebook. Ada bahagian album. Okay, terima kasih kerana sudi join FB Live ni. Kalau ada peluang lagi, saya boleh buat lagi live untuk berkongsi tentang isi kandungan buku-buku yang saya pernah tulis. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.